Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Shazlin Ramli dalam edisi Buletin Selatan 23 September 2014. Selepas mencipta kejayaan kedudukan universiti terbaik dalam senarai QS World University Rankings 2014 baru-baru ini, Universiti Teknologi Malaysia UTM sekali lagi melakar kecemerlangan apabila dipilih menjadi tuan rumah bagi persidangan global pembuatan lestari GCSM kali ke-12. Naib Chancellor UTM Dato' IR Dr. Wahid Omar berkata, persidangan itu merupakan jalinan kerjasama dengan universiti antarabangsa selain pengiktirafan kepada Profesor UTM khususnya dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Jadi ini adalah arah barulah. UTM pernah menganjurkan banyak conference, tapi biasanya kita anjurkan independently. Bila kita anjur secara sendiri, biasanya nak dapatkan profesor, nak dapatkan prominent speaker, nak dapatkan participant susah. Tapi bila kita ikut siri dia, contoh tahun ni kita host, UTM host. So ini adalah sebahagian daripada pengiktirafan international professors, prominent professors kepada UTM. I told them this is a recognition to UTM in terms of our own experts and our contribution. Persidangan 3 hari itu menarik lebih dari 15 negara meliputi 5 benua yang membuktikan ia mempunyai daya penarik global. GCSM telah dianjurkan di 10 negara yang berbeza dan tahun ini, Malaysia di bawah kelolaan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UTM diberi penghormatan menganjurkannya. Beliau berkata kepada media selepas merasmikan persidangan global pembuatan lestari GCSM kali ke-12 di Johor Bahru. Hadir sama pensyarah Universiti Teknikal Berlin merangkap pengerusi GCSM ke-12 Profesor Dr. Ingan Terseliger dan Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UTM merangkap penolong pengerusi GCSM Profesor Dr. Nordin Muhammad Yusof. Persidangan GCSM akan membantu meningkatkan pendidikan serta kesedaran bagi meminimumkan kesan negatif kepada alam sekitar dan memelihara sumber semula jadi. Ini sekaligus meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Menurut pengerusi GCSM kali ke-12 Profesor Dr. Ingan Terseliger, pihaknya komited ke arah meningkatkan usaha-usaha dalam mencari penyelesaian kreatif dan inovatif untuk penjimatan tenaga dalam penciptaan sesuatu produk. The idea is to create more value with less resources. Another element of the idea is to improve education, increasing the awareness of scarcity of resources and at the same time increase the standard of living. Better standard of living for more people on globe with less resources consumption. GCSM kali ke-12 merupakan kerjasama antara UTM dengan Universiti Teknikal Berlin yang menghimpunkan ahli-ahli akademik, penyelidik dan pengamal dari universiti, institusi penyelidikan dan syarikat perindustrian antarabangsa serta tempatan bagi membincangkan mengenai teknologi pembuatan semula dan sistem kitar semula. GCSM turut mendapat sokongan daripada Akademi Antarabangsa bagi Kejuruteraan Pembuatan CIRP yang merupakan organisasi terkemuka di dunia dalam penyelidikan kejuruteraan pembuatan, reka bentuk, kawalan dan pengurusan proses mesin dan sistem. Sementara itu, GCSM turut menganjurkan pertandingan antarabangsa bagi reka bentuk sistem sanitari lestari. Objektifnya bagi mereka bentuk suatu sistem sanitasi yang menghasilkan nilai maksimum dari bahan buangan. Seramai 25 peserta dari 14 negara menyertai pertandingan tersebut tetapi hanya 7 kumpulan di senarai pendek bagi membentangkan kertas kerja masing-masing dan pemenang akan menerima wang tunai bernilai €10,000. Tabung kesejahteraan rakyat akan diwujudkan di Johor untuk membantu pesakit kronik yang tidak berkemampuan menjalani pembedahan di hospital-hospital awam. Mengikut perancangan, cadangan penubuhannya akan dimasukkan dalam bajet Johor 2015. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dato' Ayub Rahmat berkata, buat permulaan kerajaan negeri akan menyalurkan peruntukan sebanyak RM1 juta ke dalam tabung berkenaan. Syarikat-syarikat swasta turut digalakkan untuk menyalurkan sumbangan sebagai peranan tanggungjawab sosial korporat CSR mereka. Kerana kita lihat bahawa kebanyakan pesakit kronik yang memerlukan pemindahan yang melibatkan pemindahan organ ataupun untuk menggantikan dengan organ yang artificial, kan, besi dan sebagainya. Bagi pesakit yang mungkin penjawat awam, mungkin mereka boleh
boleh mendapat perbelanjaan itu secara percuma ataupun diklaim kepada kerajaan, dan mereka yang dapat insurans mungkin boleh klaim pada insurans, tetapi masyarakat banyak di kampung, di desa yang mungkin terbeban dengan kos pemendahan, tapi di hospital kerajaan kos pemendahan memang ditanggung oleh kerajaan, tetapi alatan implan tu. Jadi benda itulah yang sebenarnya yang harus dibeli oleh pesakit. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Fizioterapi Sedunia Peringkat Negeri 2014 di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Johor. Sementara itu, dalam ucapannya, Dato' Ayub berkata, kerajaan negeri memohon pembinaan 2 hospital awam baru dan sebuah klinik pergigian di Johor dalam rancangan Malaysia ke-11. Hospital tambahan itu perlu bagi menampung jumlah pesakit yang semakin meningkat. Ia juga bagi memastikan rakyat khususnya yang kurang berkemampuan mendapat rawatan dan perubatan kesihatan lebih berkesan dan sempurna. Kesatuan Fizioterapi yang ditubuhkan Jabatan Fizioterapi Hospital Sultanah Aminah melakukan pelbagai aktiviti sosial bagi membantu mereka yang memerlukan rawatan di kawasan-kawasan kampung. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Dato' Ayub Rahmat berkata, dalam usaha membantu mereka menjalankan aktiviti sosial, kerajaan negeri menyumbang peruntukan sebanyak RM10,000 kepada kesatuan tersebut. Bukan RM10,000 ni, sebab kesatuan, kita bagi pada kesatuan, bukan kepada jabatan kerajaan. Jabatan kerajaan dia ada peruntukan sendiri, tetapi oleh kerana kesatuan fizioterapi, dan kita pun bagi kepada kesatuan-kesatuan yang lain kerana dalam usaha untuk menggerakkan aktiviti sosial mereka, kerana mereka banyak turun ke kawasan-kawasan kampung, desa, taman, dan yang terbaru pergi ke kampung Peta bersama dengan masyarakat orang asli, dan itu adalah di antara usaha yang dilakukan oleh pihak kesatuan ini. Dan apabila ia dilakukan oleh pihak kesatuan ini dalam bentuk NGO, maka mereka bergerak dengan duit sendiri dan sebagainya, maka kita harapkan dengan peruntukan ini dapat menampung sebahagian daripada bebanan kewangan yang dihadapi oleh kesatuan. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas majlis perasmian sambutan Hari Fizioterapi Sedunia Peringkat Negeri Johor di Poliklinik Pakar Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Johor. Lebih 40,000 ahli kumpulan kongsi gelap yang terlibat dalam pelbagai jenayah termasuk pengedaran dadah, rompakan bersenjata serta menyeludup senjata api diburu pihak polis. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh berkata, antara 72 kumpulan kongsi gelap itu, 49 daripadanya sudah diharamkan, manakala 23 lagi akan dikemukakan kepada pendaftar pertubuhan untuk digazetkan sebagai kumpulan haram. Jadi saya rasa dengan kita mewartakan 73 pertubuhan Samseng ataupun TAX ni, kita percaya kita akan dapat mengawal pertubuhan-pertubuhan ini daripada merebak, daripada menjadi lebih besar. Ya, okey. Jadi saya rasa memang cabaran, tapi saya rasa ini kita boleh lakukan untuk mengambil tindakan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor yang turut dihadiri Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif. Tambah beliau, polis sudah pun mengenal pasti sebahagian daripada mereka, antaranya menganggotai Geng 36, Geng 04, Geng 24, Geng 21 dan Geng 77, dan mana-mana ahli kumpulan ini juga akan diambil tindakan yang sama. Kesemua kumpulan ini akan disiasat mengikut Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966 kerana terlibat dalam kegiatan kongsi gelap. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan. Terus menonton kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan berita terkini. Salam takzim.